أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kita baca doa tadi. Doa untuk kita supaya hati tenang, jiwa kita gelis, jiwa kita tenteram. Alhamdulillah, di sini saya akan berikan beberapa tip-tip untuk kita tenang. Berapa ramai antara kita rasa tak tenang? Atau kita sebenarnya ada tak niat untuk capai rasa tenang? Niat ada tapi tak sampai, tak jumpa tenang. Jadi macam mana nak capai rasa tenang? Ingat ya, apapun kita nak buat, kita mesti laksanakan 5 langkah, baru kita dapat tenang. Tapi ramai orang yang buat satu sahaja, niat. Yang 5 lagi dia tak buat. Ingat ya, kita nak tenang kan? Jadi follow semua langkah yang saya nak berikan. Langkah nombor 1, niat kena lurus. Niat mesti kerana Allah. Jadi, kenapa kita tak tenang? Contohnya dalam rumah tangga. Kita periksa semula niat sebab kadang-kadang masa kita kahwin dulu, niat kita untuk apa ya? Orang duk tanya kahwin, aku kahwin je lah. Niat tak jelas, kenapa kita kahwin? Ada setengah pula. Saya tak nak kahwin, tapi mak saya paksa. Inilah punca masalah, niat tak lurus. Tapi kalau niat lurus, apa masalah yang datang pun hati tetap akan tenang. Tak percaya? Cuba buat. Nombor 2, hati mesti tulus. Hati mesti bersih. Cara nak tahu hati bersih atau tak bersih ialah kalau hati rasa gelisah, confirm hati tak bersih. Confirm ada penyakit hati. Kita resah pasal apa? Sakit hati, kecil hati pada orang, betul? Jadi, ini hati-hati yang berpenyakit sebab kalau hati bersih, hati takkan ada rasa sakit. Tapi kalau hati rasa gelisah sebab tak solat atau tak tentram sebab dah buat salah, itu bukan penyakit hati ya. Ini maksudnya hati bersih sebab gelisah tak berborak dengan resah sebab dah buat jahat. Sifirnya macam ni. Hati yang bersih tu macam kulit yang tak ada luka. Tuanglah garam berapa kilo pun, yang pekat pun, ada rasa sakit tak? Tak. Tapi kalau luka sikit, letak setitik air garam pun dah sakit. Macam itulah jiwa kita. Kalau hati berpenyakit, orang buat sikit pada kita pun kita dah tak sakit hati. Kita dah sakit hati. Nombor 3, ikhtiar. Ikhtiar mesti serius. Macam kita datang kelas, kalau dengar saja tapi tak catat, mana nak masuk ilmunya? Sebab apa? Kita mendengar 20% apa yang kita lihat. Itu 10%. Tapi kalau kita berbincang, kita ulang balik, praktis, kita ingat. Kita ajar pula pada orang lain, kita share. Wow, dahsyat pahalanya, punjut-punjut pahala. Yang banyak ini boleh buatkan kita rasa tenang. Dan bila ikhtiar kita dah buat 100%, kita dah letak semua usaha yang kita mampu, kita tak akan rasa bersalah kalau kita gagal. Kita tahu yang kita dah usahakan yang terbaik. Jadi hati tenang tak? Tenang. Kita akan rasa terkilan kalau atau menyesal tak kalau gagal?
Tak. Nombor 4, taubat terus menerus. Taubat sepatutnya jadi cara hidup kita. Kalau kita tak bertaubat, hati kita takkan bersih. Percayalah, taubat ini ubat untuk semua masalah. Kalau kita stres, kita taubat. Kalau rezeki kita payah, taubat. Jodoh lambat, taubat. Anak nakal, taubat. Taubatlah, sebab orang yang taubat ini dekat dengan Allah. Jadi, tugas kita setiap hari adalah membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa, bersihkan. Macam mana nak bersihkan jiwa? Taubat. Taubat. Taubat, baru hati akan tenang. Bukan taubat, tapi taubat. Macam doa kita baca tadi, itu doa untuk kita taubat. Barulah kita akan rasa tenang. Nombor 5, tawakal. Tawakal ni apa? Semua yang kita niatkan, perkara yang kita letakkan usaha kita, akhirnya kita serahkan hasilnya kepada Allah. Baru hati kita boleh tenang. Tahu kenapa ramai orang yang stres? Sebab tak ada tawakal. Jadi bila dia buat sesuatu, dia akan letak harapan yang tinggi untuk berjaya. Dia yakin yang usaha keras dia berbaloi dan akan berhasil. Jadi bila tiba-tiba gagal, itulah yang jadi punca stres. Mula rasa apa yang dia buat itu sia-sia. Tapi orang yang ada tawakal, dia stres tak? Tak. Dia terima. Dia reda hasil daripada usaha dia. Bila dah reda, hati tenang tak? Tenang. Dahsyat kan? Dengan 5 langkah ini saja, hati kita boleh tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.